Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنية نفع الانتفاع وتعلم وتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنية التناصر وتعاون وتعادل على الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dan kita teruskan pengajian kita, pembahasan kitab Ziarah ke Alam Barzakh ini yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Dan kita dah sampai kepada penghujung kitab ini, topik yang terakhir yang mana membahaskan berkenaan dengan keadaan jasad dalam kubur. Di bawah tajuk kehancuran jasad manusia selain jasad para nabi. Dan kita dah mulakan pembahasannya pada kuliah yang lepas. Maka kita teruskan pembahasan ni pada muka surat yang ke-438 yang bawah sekali. Iaitu Ibn Asakir menguraikan riwayat daripada Abu Qilabah. Dan ini bukanlah satu hadis, ini adalah hanya pendapat Abu Qilabah. Dan Abu Qilabah berkata, Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada roh. Tidaklah roh itu dilepaskan dari sesuatu melainkan sesuatu tu akan membusuk. Jadi ini menunjukkan bahawasanya pendapat Abu Qilabah, roh yang menyebabkan jasad itu hidup, tanpa roh jasad itu mati, dan bila jasad itu mati maka dia akan hancur. Ini pendapatnya. Dan kita teruskan di sini seterusnya muka surat 439 di atas itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun dari tubuh manusia melainkan akan hancur kecuali satu tulang, iaitu tulang yang berada di bawah rusuk. Darinya makhluk akan disusun lagi pada hari kiamat kelak. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajmuz dzambi. Ajbuz dzambi, ajab az-dzambi. Ajab az-dzambi ini diterjemahkan oleh ramai ulama sebagai tulang yang kecil, yang paling terakhir sekali dalam tulang belakang kita. Bukan tulang rusuk. Tulang rusuk tu besar. Ni tulang belakang kita ini yang terakhir sekali, ada halus nah. Orang kata dia punya tip of the coccyx kat situ. Itu dinamakan sebagai ajbuz dzambi. Jadi terjemah yang diberikan dalam kitab ini kurang tepat. Ajbuz dzambi sebenarnya adalah tulang terakhir, dia punya tip of the coccyx yang belakang sekali kat tulang belakang kita tersebut. Kerana Allah ciptakan manusia ini pada awal ciptaan dalam rahim ibu, tulang belakang kita ini memanjang sampai terlepas daripada punggung kita. Maka apabila sedemikian, maka seolah-olah macam ada ekor. Kan ekor binatang semua bukan setakat ekor, tapi dia ada tulang kat situ. Pasal dia boleh pukul sana, boleh pukul sini, dia boleh bergerak atas, boleh bergerak sini kerana dia ada ekor. Kerana dia ada tulang. Jadi tulang tu memanjang terkeluar daripada kaki. Maka bentuk manusia pada asal ciptaannya dalam rahim ibu tu adalah seperti tadpole yang ada terkeluar sikit seperti ekor. Ini tulang belakang dia. Kemudian kaki itu ke bawah, makin ke bawah, maka
dia akan sama level, peha tu sama level dengan penghujung tulang belakang tersebut, maka tak adalah maknanya ekor untuk manusia tersebut. Adapun binatang lain, kaki dia tu tidak menurun sampai sama level dengan dia punya tulang belakang. Tulang belakang tu akan lebih panjang lagi. Jadi jadilah ekor. Jadi kita antara makhluk yang Allah SWT hilangkan ekornya, tapi asalnya memang ada ekor. Dan ini satu kelebihan. Kerana apa? Kerana dengan tanpa ekor ini, manusia boleh duduk bersila, duduk atas punggungnya. Tapi kalau ada ekor tu agak sukar sedikit, ekor tu kena angkat dan berbagai-bagai lain. Ini hikmah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil, ajmud dzambi ini mengikut para ulama adalah yang terakhir daripada silsilah tulang belakang di spine tersebut tu. Okey. Spine ni bukan suatu tulang yang solid, tapi dia terpecah kepada beberapa segmen halus-halus. Itu pasal badan kita fleksibel, boleh ke depan, belakang, kanan dan kiri tulang belakang kita. Jadi sampai kepada hujung bawah sekali, itulah namakan sebagai ajmud dzambi. Dan mengikut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini, hadis sahih, ajmud dzambi ini tidak akan hancur. Lain badan semua hancur, tapi ajmud dzambi tidak hancur. Nah, orang korek kubur, orang cari mayat, kadang-kadang mayat dah tak ada. Kenapa mayat tak ada? Sebabnya ialah tulang tak akan hilang, tetapi kerana bawah tanah ini dengan air yang mengalir dan sebagainya, tanah yang bergerak, jadi tulang tu bersirak di bawah tanah ini, kita tak dapat jumpa. Jadi maknanya dia punya ajmud dzambi ini juga akan hilang ke mana-mana, kita tak tahu. Tapi kalau sekiranya intact, contohnya orang yang tanam dengan kofin, dan kofin itu tak boleh hancur dalam tanah, kofin besi dan sebagainya, maka dia akan hancur mayat tersebut tu. Tapi bila buka, mayat tu masih, maknanya dah tinggal tulang lah. Tidak ada lagi kadang isinya, atau isinya yang ada pun tinggal sikit-sikit dan juga kulitnya. Tapi tulangnya intact dan masih lagi ada tulang belakang dia tersebut tu, yang penghujung tu nama ajmud dzambi. Nah, ajmud dzambi ini dikatakan tidak hancur dalam hadis ini, bermaksud apabila hari kiamat berlaku, semuanya hancur melainkan apa yang Allah SWT menghendaki agar tidak hancur. Antaranya adalah syurga, neraka, arash, kursi. Ini takkan hancur. Ini takkan hancur pada hari kiamat. Malaikat Jibril juga akan mati. Yang terakhir sekali yang makhluk yang mati nanti adalah malaikat Israfil, iaitu yang tiup sangkakala tersebut, yang menyebabkan kehancuran alam ini. Bukan alam masuk dunia saja, tapi keseluruh alam ini akan hancur, dan dia merupakan malaikat terakhir yang akan hancur. Kemudian mengikut hadis riwayat lain mengatakan malaikat Israfil yang akan dibangkitkan yang pertama sekali, dan dia akan tiup sangkakala yang kedua, maka makhluk yang lain semua akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Jadi antara yang dikecualikan daripada penghancuran ini adalah ajmud dzambi. Nah, orang kadang tanya, macam mana ajmud dzambi ini boleh tak hancur, sedangkan dunia yang mengandungi ajmud dzambi ini hancur. Satu dunia itu hancur. Kita baca banyak ayat Al-Quran bagaimana Allah SWT terangkan dunia ini akan hancur, guncang dan berterabur, air laut yang akan menguasai darat, gunung ganang yang berterbangan, gempa bumi yang dahsyat, jatuhnya batu-batu daripada langit. Hancur, bumi ni hancur. Dah tak ada lagi. Malah bintang, bulan, matahari semua hancur. Tapi ajmud dzambi tak hancur. Jadi mana pergi ajmud dzambi tersebut? Jadi orang kata, macam mana? Ini kan pecanggahan antara dikatakan kehancuran dunia dan juga apa yang ada dalam atas dunia ni atau dalam dunia ni, iaitu ajmud dzambi itu tak hancur. Jadi mana pergi ajmud dzambi tersebut? Bagaimana dia tak hancur? Jawapannya ialah tidak mustahil di sisi Allah SWT untuk melakukan sesuatu yang pada kita mustahil. Otak kita kata mustahil, tapi pada sisi Allah tak mustahil, kerana Allah itu Khaliq, Allah itu Tuhan. Maka tak mustahil Allah SWT angkat ajmud dzambi ini dengan bentuk fizikalnya, pergi kepada padang mahsyar, yang mana keadaannya kita tak tahu di mana, wallahu alam, hantar kepada padang mahsyar, dan dunia ni semuanya hancur. Maka ajmud dzambi manusia semua akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan
dicipta balik manusia daripada ajbul zambi itu seperti mana kalau ikut hadis lain, seperti mana pokok tu tumbuh daripada benih, begitu juga manusia akan tumbuh balik daripada ajbul zambi dan menjadi manusianya itu sendiri kembali. Jadi dia tidak hancur. Nah, orang kalau tanya, bagaimana pula kalau sekiranya manusia itu mati akibat atomic bomb? Ini tak pernah terbayang zaman dahulu, bila ada atomic bom, nuclear bomb dan sebagainya, nuclear explosion, heat yang dia hasilkan tu begitu panas, 50,000 degree Celsius, 60,000 degree Celsius, tidak ada satu material pun yang boleh survive, hatta atom pun pecah. Elektron dengan neutron pecah. Jadi, apatah lagi tulang ajbul zambi tersebut. Bagaimana kita kata tak hancur? Jadi, jawapannya ialah, kalau kita lihat dekat hadis ini, hadis ini menceritakan dalam konteks mayat yang ditanam dalam tanah secara normal. Bukanlah maksudnya mayat yang hancur dengan akibat yang lain. Terbakar, dimakan oleh binatang yang lain dan sebagainya. Jadi, yang dimasukkan hadis ni pertama sekali kita lihat kalau kita tafsirkan ni, dia bergantung kepada mayat di dalam tanah. Jadi ajbul zambi itu kekal. Adapun mayat yang dah hancur lebur, katakanlah manusia pergi pada space, kemudian hilang dekat space, ajbul zambi tersebut itu tak ada dalam tanah dan dia tak hancur. Mana-mana badan manusia kalau mati dicampak pada space, dia akan frozen solid, dia tak akan hancur sampai forever ever. Sampailah kalau sekiranya dia tu ditangkap oleh graviti bulan ke, ataupun asteroid ke, ataupun bintang ke, ataupun matahari ke, baru dia hancur lah. Kalau tidak, dia akan frozen macam gitu. Begitu juga mayat-mayat yang terperangkap di tempat-tempat yang beku, lama dia itu terperangkap, kita tak tahu berapa banyak mayat yang terperangkap dekat situ, badan tak hancur, dia frozen solid. Dia preserve dalam low temperature tersebut. Jadi kata macam mana ajbul zamb, lagi-lagilah ajbul zambi itu tak hancur. Jadi tak mustahil di sisi Allah SWT. Hadis ni menggambarkan secara umumnya manusia yang mati, yang ditanam, seluruh badannya hancur melainkan ajbul zambi. Adapun badan manusia yang tak hancur akibat kena preserve, akibat kerana di space, ataupun kerana badan manusia itu sebaliknya hancur lebur 100%, maknanya semua jadi atom kerana heat, nuclear bomb dan sebagainya. Maka dalam keadaan ini ajbul zambi itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh cipta kembali. Seperti mana ajbul zambi yang mana ada dalam badan manusia ketika dia hidup itu, apabila dah hancur kesemuanya ataupun dah ambil badan dia tak hancur pun, ajbul zambi itu akan ditransportkan, akan dipindahkan ke padang mahsyar, dan seluruh manusia di padang mahsyar nanti akan hidup kembali seperti mana pokok yang tumbuh daripada benih. Manusia itu kerangkanya akan tumbuh daripada ajbul zambi, kemudian akan jadi isi dan sebagainya, kemudian dia berdiri dan dikembalikan roh kepadanya, maka dia akan terima hisap. Jadi jasad ini hanyalah seperti kenderaan, roh akan dikembalikan kepada jasad, maka dia akan mulalah maknanya terus pergi ke padang mahsyar. Wa idzan nufusu zuwijat, Allah SWT firman dalam surah Takwir, apabila jiwa-jiwa itu dikembalikan, disatukan kembali dengan jasadnya, itu di padang mahsyar. Wa husyiran nasu, kemudian dihalau semua manusia tersebut ke padang mahsyar, dan mereka menunggulah mereka punya penghisapan di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kelapangan dan kemudahan pada ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan merahmati kita apabila kita berdiri di hadapannya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu hadis berkenaan ajbul zambi, iaitu tulang kongking yang paling terakhir sekali. Kita lihat hadis seterusnya, juga riwayat hadis Imam Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasa'i, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam akan dimakan oleh tanah. Ini secara umumnya bila kalau ditanam dalam tanah, semuanya akan hancur melainkan pengecualian-pengecualian tertentu seperti Rasulullah SAW dan para Nabi dan Rasul. Semuanya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang
rusuk iaitu ajbud dzambi ini. Bukan tulang rusuk tapi tulang kongking yang terakhir itu. Darinya dia diciptakan dan darinya pula dia akan disusun kembali di padang mahsyar. Seperti mana saya beritahu tadi. Jadi bila dikatakan setiap anak Adam ini, setiap anak cucu Adam ini pasti ada pengecualiannya. Sebab apa? Kita tahu Rasulullah SAW dan para Nabi dan Rasul dan juga para syuhada yang mati syahid takkan hancur jasadnya. Jadi dia hanya hadis ni menumpukan kepada orang-orang biasa saja. Kemudian seterusnya di bawah di sini pengarang buku Al-Mawaqif ni kita tak payah nak baca kerana ini pendapatnya. Kita berpindah kepada perenggan seterusnya iaitu Aus bin Aus. Aus bin Aus berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat kerana selawat kamu akan diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur, binasa? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi dari jasad para Nabi. Mengharamkan bumi maksudnya bukanlah mengharamkan penanaman mayat tersebut, tapi mengharamkan bumi daripada menghancurkan jasad para Nabi dan Rasul. Kita lihat di sini banyak pelajaran yang boleh diambil. Pertama sekali, amalan yang sangat-sangat digalakkan ialah kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini bermula daripada tenggelamnya matahari pada hari Khamis, Maghrib, sehinggalah tenggelamnya matahari pada hari Jumaat. Anytime 24 hours tersebut, kita digalakkan untuk banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW dan manfaatnya ialah apa? Selawat kita ni akan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW akan tahu, dimaklumkan kepada baginda SAW siapa di kalangan umatnya yang mengingati baginda SAW, yang banyak mengingati baginda, yang banyak berselawat kepada baginda SAW. Maka kenallah Rasulullah SAW dengan orang tersebut. Subhanallah, umat Rasulullah SAW berbilion. Kalau daripada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang akan datang berbilion. Siapa di kalangan yang bilion-bilion ni Rasulullah SAW kenal? Kita semua nak Rasulullah SAW kenal kita. Di padang mahsyar kita nak, ya Rasulullah, aku umatmu. Bagaimana Rasulullah nak kenal kita? Ya, Rasulullah akan kenal semua umatnya. Rasulullah SAW sebuah hadis berkata bahawa di padang mahsyar Rasulullah akan kenal semua umatnya yang lahir dan belum lahir pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah boleh kenal semua umatnya yang berbanyak-banyak tersebut, berbilion-bilion? Maka Rasulullah SAW berkata bahawa daripada air wuduk mereka. Air wuduk mereka tersebut itu yang akan memberikan cahaya kepada muka, tangan dan kaki mereka. Seperti mana kata Rasulullah SAW, kamu kenal kuda-kuda kamu yang ada putih dekat muka, putih dekat empat kaki tersebut. Kamu kenal, ini lain daripada kuda-kuda yang lain. Begitulah Rasulullah SAW kenal umatnya. Maka satu cara untuk kita ini menunjukkan yang kita ni umat Rasulullah SAW, identiti kita sebagai umat Rasulullah SAW, di padang mahsyar Rasulullah dapat kenal kita melalui wuduk kita. Perbanyakkan ambil wuduk, kerana dia akan memberikan cahaya kepada kita nanti di hari kiamat. Muka, tangan dan kaki kita, kepala kita, dan dia akan menjadi petanda kepada Rasulullah SAW, inilah umat-umatku. Tapi banyak yang bercahaya tersebut, siapa yang Rasulullah SAW kenal lebih intim lagi? Yang Rasulullah SAW pernah berjumpa, Rasulullah tahu dia sebelum di padang mahsyar. Siapakah mereka? Mereka itulah orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selawat kepada Rasulullah SAW memperkenalkan kita kepada Rasulullah SAW. Kerana itu antara kunci untuk orang nak berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyakkan. Nescaya dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertemukan roh kita dengan Rasulullah SAW nanti bila kita tidur. Amin ya rabbal alamin. Jadi pelajaran pertama, perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW.
Dan pelajaran yang kedua ialah selawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ketiga ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diberikan selawat oleh Allah SWT, selawat umatnya kepadanya, Allah sampaikan selawat umatnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikembalikan rohnya dalam jasadnya di dalam kuburnya untuk menjawab salam tersebut, terutama mereka yang datang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hancur jasadnya dimakan bumi. Orang tanya bagaimana Rasulullah SAW hidup dalam bumi sedangkan kuburnya sempit. Kita taruh, sahabat dah taruh tanahnya, papandong gitu, dan taruh tanah dah ditimbus tanah. Macam mana sempit sangat Rasulullah nak hidup? Tak mustahil di sisi Allah SWT. Seperti mana saya katakan tadi, fikiran logik kita kata mustahil. Di sisi Allah SWT tidak mustahil. Kerana Allah yang mencipta segala-galanya. Maka tak mustahil kubur Rasulullah itu luas. Dan Rasulullah itu hidup. Dan Rasulullah itu bergerak dengan sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang penting ialah jasad Rasulullah SAW dan jasad para sahabat tidak hancur, dimakan oleh tanah. Mereka orang-orang yang special, para Nabi dan Rasul. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa jasad Nabi tidak hancur. Sementara Abu Darda berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah seseorang berselawat kepadaku melainkan akan diperlihatkan kepadaku selawatnya setelah selesai dia menyampaikan selawat tersebut. Ini satu lagi bukti segala selawat kita kepada Rasulullah SAW di mana saja kita berada akan disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Maka perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan demikian Rasulullah SAW kenal kita sebelum kita mati lagi dan sebelum kita dibangkitkan di padang mahsyar lagi. Semoga dengan demikian kita akan antara yang pertama yang akan dijemput untuk pergi kepada haud Rasulullah SAW, telaga Rasulullah SAW, untuk minum daripada telaga tersebut, telaga yang menjadi hadiah kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Jadi amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita daripada kalangan mereka yang pertama-tama atau golongan yang pertama-tama untuk dapat minum daripada haud Nabi SAW, telaga Kautsar. Kemudian seterusnya Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah juga setelah meninggal dunia? Jawab baginda, juga setelah meninggal dunia, kerana Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi. Jadi ini menguatkan hadis yang diriwayatkan tadi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah. Kemudian selepas ini bukanlah hadis, ini seterusnya adalah cerita yang dikumpulkan dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Malik berkata atau membawa riwayat daripada Abdul Rahman bin Abi Sa'sa'. Dia pernah mendengar bahawa untuk Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr, kedua-duanya dari kaum Ansar, pernah dibuatkan lubang kubur di tempat mengalirnya air. Mereka ditempatkan di satu kubur. Mereka berdua termasuk orang yang mati syahid pada perang Uhud. Kemudian kuburnya digali semula untuk dipindahkan. Ternyata jasad keduanya belum berubah. Seakan-akan mereka baru meninggal dunia kemarin. Salah seorang dari keduanya ada yang terluka. Lalu tangannya diletakkan di atas lukanya tersebut dan dikebumikan dalam keadaan seperti itu. Padahal jarak antara peristiwa perang Uhud dan penggalian semula kubur mereka itu adalah selama 46 tahun. Subhanallah. Jadi ini bukti orang mati syahid tak akan hancur badannya. Dua sahabat ini dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang diceritakan di dua sahabat iaitu Ammar bin Jamuh dan Abdullah bin Amr ini mati syahid dalam peperangan Uhud, kemudian ditanam di tempat yang akhirnya tempat itu sebenarnya tempat mengalirnya mata air. Jadi kubur mereka ini digenangi dengan air. Maka diceritakan bahawa sebahagian daripada anak-anak mereka mendapat mimpi bapa mereka mati syahid ini beritahu kepada mereka alihkan jasad mereka ke kubur yang lain kerana kubur mereka sekarang ni dah dipenuhi dengan air. Jadi anak-anak mereka ini bersama dengan orang-orang Madinah ketika tersebut menggali kubur semua para syuhada Uhud dan pindahkan semuanya ke tempat yang lain. Kerana itu bila kita pergi kepada Uhud, sekarang ini kita lihat hanya 3-4 kubur saja, yang lain semua mana? Semua telah dipindahkan ke tempat lain. Kerana dah digenangi dengan air.
Ada riwayat lain mengatakan bahawasanya hujan lebat sehingga turun daripada gunung Uhud tersebut, membongkar kubur-kubur semua orang mati syahid. Tapi orang Madinah ketika tersebut, pada ketika itu dah 46 tahun berlalunya peperangan Uhud, mereka mendapati mayat-mayat, jasad-jasad orang yang mati syahid ini semuanya tidak hancur. Malah lukanya seperti fresh, baru ditanam semalam. Mengalir darahnya. Kerana itu diletakkan tangan salah seorang daripadanya, iaitu yang salah seorang daripada keduanya ini, tangannya diletakkan kepada tempat lukanya untuk tahan darah tu daripada keluar terus. Subhanallah. 46 tahun, darah pun tak beku, masih fresh lagi, masih hidup lagi. Jadi letakkan di situ untuk tahan darahnya daripada keluar daripada lukanya, dan kemudian ditanam kembali sedemikian. Subhanallah. Jadi bukti orang mati syahid juga jasadnya tidak hancur dimakan bumi. Jadi ini orang yang mati syahid dunia akhirat, yang mati syahid dalam peperangan fisabilillah. Begitu juga dalam kitab Dalail An-Nubuwah, Imam Al-Baihaqi membawa riwayat daripada Jabir sebagai hadis mausul. Hadis mausul iaitu hadis yang mana disampaikan oleh para sahabat, cerita sahabat. Lalu cangkul itu mengenai kaki Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga keluar darah daripadanya. Subhanallah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid dalam peperangan Uhud, ditanam. Kemudian bila diahlikan kubur Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, cangkul itu terkena dengan kaki Sayyidina Hamzah, keluar darah daripada kaki ni, luka kaki ni. Subhanallah. Menunjukkan apa? Fresh. Tak rosak, tak disentuh sedikit pun, tidak dimamah oleh tanah jasad orang yang mati syahid, sebagai satu penghormatan untuk mereka. Kemudian Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazzin yang mengharapkan pahala dari Allah adalah seperti orang yang mati syahid yang berserakan darahnya. Jika muazzin ini meninggal dunia, di dalam kuburnya ia tidak akan didatangi ulat. Jadi antara mereka yang tidak hancur jasadnya ialah para muazzin yang ikhlas. Dan semua muazzin adalah ikhlas. Mereka dapat habuan tersebut. Kalau gaji, itu kan kira gaji, itu kira habuan mereka. Itu adalah habuan atas masa yang mereka ketepikan untuk melaungkan azan, bukan servis melaungkan azan. Jadi para muazzin, seorang yang mulia di hari akhirat, semua yang mendengar azan mereka akan memberi penyaksian kepada Allah, inilah orang yang menyeru manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan mereka di akhirat tu jelas, kelebihan mereka di dalam kubur juga jelas. Dalam hadis ini, badan mereka tidak akan dimakan ulat dan tidak akan hancur. Ini antara kelebihan para muazzin, mereka yang melaungkan azan untuk solat. Kemudian seterusnya daripada riwayat Ibn Mundah, daripada Mujahid Abdul Razak menuturkan bahawa para muazzin itu mempunyai leher paling panjang pada hari kiamat, dan di dalam kubur mereka tidak akan didatangi ulat. Ini pendapat Abdul Razak bahawasanya muazzin mempunyai leher yang panjang di hari akhirat kerana sebagai petanda yang mereka itu adalah orang yang special yang menyuruh manusia untuk melakukan solat. Kemudian seterusnya Jabir bin Abdullah mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, jika pembawa Al-Quran itu meninggal dunia, Allah akan mewahyukan kepada bumi agar tidak memakan dagingnya. Bumi kemudian berkata, Tuhanku, bagaimana aku akan memakan dagingnya sedangkan dalam perutnya itu terdapat firman-Mu. Subhanallah. Ini pembawa Al-Quran, maknanya mereka yang menghafal Al-Quran. Mereka yang bukan setakat menghafal Al-Quran, tapi mereka yang kerap baca Al-Quran. Dan mereka ini, subhanallah, badan mereka, kelebihan mereka adalah mereka, jasad mereka tidak hancur dimakan bumi. Kerana itu, kalau kita lihat di Singapura, sampai laporan mayat-mayat yang digali kembali, 3 mayat wanita yang digali kembali, dan selepas sekian lama, belasan tahun, puluhan tahun ditanam, mayat mereka tak hancur. Mayat mereka tak hancur. Dan ketiga-tiganya adalah wanita. Dua daripada wanita tersebut itu ternyata merupakan seorang guru Al-Quran sahaja. Mengajar Al-Quran kepada kanak-kanak dan orang dewasa, dan
Tak adalah kelebihan lebih daripada membaca Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Tapi kita lihat hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajar Al-Quran. Ini orang yang baik. Jadi kalau kita nak jadi orang yang baik, kita belajar Al-Quran dan kita mengajar Al-Quran. Segala apa yang orang berikan, manusia berikan di dunia daripada pangkat, kedudukan, dia tu pangkat gitulah, pangkat ginilah, guru besarlah, apalah, itu dan ini hanya di dunia saja. Kemuliaan, kedudukan yang kata di dunia ini bukan menunjukkan orang tu paling baik. Tapi yang paling baik, seperti mana yang Rasulullah SAW sabdakan, mereka yang dekatkan diri mereka kepada Al-Quran. Jadi bila seorang tu dekatkan diri pada Al-Quran, dia dah tak kisahlah tentang apa-apa kat jawatan kat dunia ini ke, atau apa-apa yang berlaku kat dunia ini ke, itu ke, ini ke. Yang penting aku dengan Al-Quran. Inilah orang yang baik. Manusia pandang rendah kepada guru Al-Quran. Di dunia ini sedemikian. Berapa ramai yang guru Al-Quran tersebut ini, mereka yang manusia mengambil kesempatan, tidak mahu berikan apa-apa habuan dan sebagainya pada mereka. Alah, dia ni ajar Quran aja, tak ada apa-apa pun, bukan ajar agama, ajar Al-Quran. Jadi dipandang rendah oleh manusia. Kata, dia tak tahu apa, cuma tahu baca Al-Quran dan ajar Al-Quran aja, dia ajar Iqra aja. Inilah manusia. Yang lain kalau dia ajar, dia ajar fikir, dia bawa selawat, dia bawa majlis itu dan majlis ini, ini orang yang hebat, orang yang mulia. Itu pandangan manusia. Mungkin betul, mungkin tidak, wallahu alam. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membawa Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, kalamullah, itulah sebaik-baik manusia. Biarlah orang pandang rendah, tapi di sisi Allah tu mulia. Kerana memang guru Al-Quran ini dipandang rendah, tak dipandang begitu tinggilah di kalangan kedudukan mata masyarakat. Kalau tanya siapa dia, dia adalah guru profesor gitu ni. Wah, dia siapa ni? Dia ajar Al-Quran, Iqra kat rumah saja. Gitu saja. Jadi kadang-kadang okey, tapi tak ada status yang tinggi di sisi pandangan mata manusia tersebut. Tapi sisi Allah tu berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala berikan penghormatan kepada mereka dan Allah tunjukkan kepada kita sekarang ini betapa orang yang simple, wanita yang simple, guru Al-Quran, ajar ketika hidup anak-anak dan sebagainya, Allah preservekan mayatnya. Bagaimana pula mereka kedudukan tinggi dan sebagainya, ditanam, dah meninggal dunia, ditanam puluhan tahun, belasan tahun, apa jadi mayatnya? Hancur. Tak ada seperti kelebihan yang Allah reservekan kepada mereka yang ni. Kerana itu, mereka yang masyhur, diangkat, disanjung tinggi oleh manusia di dunia ini kerana kedudukan mereka dan sebagainya, tak semestinya masyhur dan tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu kerana Allah, dia merendahkan diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak masyhur, dia tidak kejar kemasyhuran, tidak kejar pengikut dan sebagainya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu tinggi kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri untuk Allah, Allah akan angkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada sifat-sifat keji yang mengejar kepada kemasyhuran di dunia ini, kedudukan yang tinggi, populariti dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada benda-benda yang buruk ini semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan niat kita, dan dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan hati kita ini supaya tunduk kepadanya, dan semoga dengan demikian Allah angkat darjat kita di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang hafal Quran, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang kerap baca Al-Quran, tidak akan hancur jasadnya di dalam bumi ini. Kemudian akhir sekali, bukan hadis, tetapi daripada Qatadah berkata, aku pernah mendengar bahawa bumi tidak akan menghimpit jasad orang yang tidak suka berbuat kesalahan. Maknanya orang yang jaga dirinya daripada buat kejahatan, dia takut nak buat kejahatan, maka bumi tidak akan menghimpitkan jasadnya. Bumi akan meluaskan
kuburnya, Allah akan meluaskan kuburnya sejauh pandangan mata sehingga dia dapat merasa nikmat dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga di kalangan mereka yang diluaskan kubur kita apabila kita meninggal dunia kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung kitab Ziarah ke Alam Barzakh ini karangan Imam As-Suyuti. Tinggallah bab yang terakhir ini. Bab terakhir ini bukanlah maknanya mengandungi hadis-hadis dan sebagainya. Dia hanya membahaskan berkenaan dengan urusan roh. Pandangan-pandangan para ulama, perbezaan pandangan para ulama, roh tu bagaimana, kalau meninggal bagaimana, kalau hidup, kalau dia tidur bagaimana sebagainya. Jadi ini kebanyakannya adalah speculation. Kebanyakannya adalah pandangan dan ijtihad. Dia tidak berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dan tidak berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Sedangkan ayat Al-Quran, bila Imam Suyuti mulakan bab ini, didatakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan roh, katakanlah roh tu urusan Tuhanku dan kamu semua wahai manusia tidak diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Jadi roh adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah pandangan yang dipegang oleh majoriti ulama, tidak memasuki pembahasan berkenaan roh kerana kita tak tahu hakikat roh tu apa sebenarnya. Kecuali apa yang telah Allah nak sampaikan kepada kita dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Jadi apakah perbezaan roh dengan jiwa, bagaimana roh dan jiwa itu dipisahkan, dicantumkan, itu kebanyakannya adalah speculation para ulama dan itu yang terkandung dalam bab yang terakhir ini. Kerana itu saya tak perlulah nak bahaskan bab yang terakhir ini dengan terperinci, hanya saya berikan gambaran secara keseluruhan apakah kandungan bab yang terakhir ini. Jadi pembahasan kita berkenaan ziarah alam barzakh dalam kitab ini dah selesai. Alhamdulillah, kita memanjatkan segala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita peluang rahmatnya yang sangat luas sehingga kita dapat membahaskan kitab yang tebal ini. Dan semoga dengan demikian sepanjang pembahasan kita ini dapat meningkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur pada Allah juga kita dapat tamatkan kitab ini dalam bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, Jumaat yang kedua dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu yang telah kita pelajari, saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat manfaat daripada pembahasan hadis-hadis yang dalam kitab ini dan semoga ia menjadi bekalan kepada kita dan amalan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah nanti apabila kita bertemu sekali lagi, ini merupakan kelas yang terakhir kita. Selepas ini kita akan berehat sehinggalah insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka kembali rumah-rumahnya untuk kita bertemu sekali lagi untuk kita teruskan pengajian kita pada malam Jumaat setiap malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu. Dan insyaAllah apabila kita bertemu sekali lagi, insyaAllah saya akan buat revision kembali kitab ini kerana kita dah membahaskan kitab ni dah bertahun sebenarnya. Saya pun dah lupa berapa tahun kita dah bahaskan kitab ini, mungkin 4 tahun 5 tahun. Jadi banyaklah maknanya mutiara-mutiara yang ada dalam kitab ini yang boleh dikupas atau diambil kembali, dan kita akan buat revision secara cepat. InsyaAllah saya akan kutip daripada kitab ini hadis-hadis yang relevan, yang boleh kita jadikan sebagai amalan kita dan ingatan kita. Kerana dalam buku ni banyak dicampur dengan pendapat para ulama dan hadis yang repeated hadis, berulang-ulang hadis tersebut. Jadi insya-Allah saya cuba kumpulkan hadis-hadis yang penting yang tidak berulang agar kita bahaskan secara cepat kitab ini sekali lagi. Kemudian lepas tu barulah insya-Allah kita berpindah kepada kitab hadis yang lain pula insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita dan menyampaikan hajat kita dan memudahkan saya untuk saya mengumpulkan hadis-hadis yang relevan daripada kitab Ziarah Alam Barzakh ini untuk kita bahaskan sekali lagi insya-Allah secara cepat apabila kita bertemu nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Masjid At-Taqwa kerana memberikan izin kepada saya
untuk sama-sama kita berkumpul selama ini untuk kita membahaskan kitab ini. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya kepada para petugas LPM dan juga mereka yang berusaha di Masjid Taqwa ini untuk mengadakan kelas ini. Dan semoga Allah SWT juga memberikan ganjaran yang besar kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kepada Al-Faqir, saya sendiri sebagai sesama mengungsi ilmu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati kelas kita ini dan memberikan taufik dan hidayahnya sehinggalah insya-Allah Allah tentukan masa penghujung bagi kelas ini insya-Allah. Kita bertemu insya-Allah selepas kelas dibuka kembali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan kita akhiri dengan baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada penulis kitab Ziarah ke Alam Barzakh ini, iaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan seluruh para ulama yang telah berusaha mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan seluruh para ulama yang telah berusaha untuk menyampaikan ilmu agama kepada kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggalkan kita, dan khususan kita hadiahkan surah Fatihah kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan para sahabatnya. Bihadhi niyatus salihah wa kulli niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la qarban illa nafastah wa la 'asiran illa yassartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la mubtalan illa 'afaitah wa la maitan illa rahimtah wa la maitan illa rahimtah wa la maitan illa rahimtah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li amwatil muslimin alladhina shahidunaka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas warhamna Allahumma idza sirna ila ma saru ilayhi warhamna Allahumma idza sirna ila ma saru ilayhi warhamna Allahumma idza sirna ila ma saru ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atiq riqabana minan nar. Allahumma atiq riqabana minan nar. Allahumma atiq riqabana minan nar. Allahumma ighfir dhunubana fi hadha ash-shahr Ramadanil mubarak. Allahumma arzuqna bi lailatul qadr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.